Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan, boleh hadirkan diri. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maimun, Yunus, Izzat, Isa, Roqiyah, Hayat, Maryam, Ahmad. Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri. Masya Allah. Abdullah Azli Al-Fansuri. Kita malam ni pada muka surat berapa ya? Syah Alam daripada Singapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Kita malam ni beritahu Ustaz pada muka surat berapa. 2 malam kita sudah tidak berkumandang. So malam ni kita bersama Jeff Hasbullah. Masya Allah. Masya Allah. Ruqiyah Hayat 285. Masya Allah. 285. InsyaAllah kita berada berita gembira untuk mereka yang menunaikan solat tahajud ya. Masya Allah. Kita akan berada di muka surat itu. Masya Allah. 285, iaitu berita gembira bagi mereka yang menunaikan solat tahajud. 284 Saya bab kedua kan, fasal kedua, fadilat dan penekanan terhadap ibadat malam. So mana satu? 122 7 kurungan 9. Masya Allah. 1227 kurungan 9. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Asyahidi, Cikgu Rosna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa-siapa lagi yang boleh hadirkan diri? Masya Allah. Malam ni kita akan mulakan pengajian kita. Sudah 2 malam. Malam esok kita rest juga sekali. Hari Ahad tu insya-Allah tu hari Ahad pun kita rest. Malam esok kita rest. Malam 2 malam lagi kita rest. Hari Isnin lah. Hari Isnin malam. Hari Isnin barulah kita akan bertemu balik insya-Allah. Masya-Allah. Kita esok pun saya ada urusan sedikit. Lepas tu hari Ahad tu ada ijtima' di KL Ceras. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bintu Adam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadiyihim ilal haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Dan Ustaz kita Abu Bay, Masya Allah, Hanafiah kita. Ya, malam ni kita berada di muka surat 284 jilid ketiga dalam kitab Midrajul Fawatih
fi syarhi Mishkatil Masabih jilid yang ketiga, muka surat 284 pada hadis yang ke-1227-9 dalam bab, iaitu dalam bab galakan qiyamul lail, galakan untuk solat malam, bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat dan penekanan terhadap ibadat malam. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'abu salihina qablakum wa huwa qurbatum lakum ila rabbikum wa maghfaratum lisayyi'at wa manhatun 'anil 'ism. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu bangun pada malam hari. Sesungguhnya ia adalah cara hidup orang yang soleh terdahulu, cara hidup orang-orang yang soleh yang terdahulu, dan ia akan menghampirkan kamu kepada Rabb kamu, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ia juga akan menjadi pengganti bagi keburukan-keburukan yang telah kamu lakukan, dan juga penghapus dosa. Ini fadilat dan galakan bagi mereka yang mengerjakan ibadat di waktu malam. Penerangan, sembahyang qiyamul lail ini adalah perjalanan orang-orang yang soleh yang terdahulu, iaitu mereka-mereka yang soleh yang terdahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam pada golongan ini. Yang dimaksudkan ialah para nabi-nabi lah dan para wali-wali Allah lah di kalangan umat-umat yang terdahulu. Oleh itu umat ini sepatutnya lebih mengambil berat lagi untuk menunaikan, kerana umat ini adalah umat yang terbaik. Kita adalah umat yang terbaik di kalangan ahsanut taqwim dan umat yang terbaik. Sepatutnya kita lagilah lebih-lebih memberati lagi akan perkara ini. Orang yang tidak menunaikan solat tahajud tidak akan termasuk di kalangan orang-orang yang soleh, yang sempurna, walaupun melakukan amalan soleh yang lain. So dia amalan soleh ni dia keperbagaian, berbagai-bagai amalan yang soleh. Jadi kalau tak orang-orang yang tak bertahajud, iaitu dia tidak termasuk di kalangan orang-orang soleh yang sempurna, walaupun ya tak semestinya dengan tahajud kita tadi kita akan jadi baik, kita lah orang yang terbaik, tidak. Tapi nak beritahu amalan tahajud ni amalan yang amat diberkati dan amat titik beratkan oleh Nabi SAW, sehingga untuk para anbiya, Allah Subhanahu wa taala tetap masih lagi mewajibkan ibadat pada waktu malam, sehingga ulama mengatakan kefarduan menunaikan ibadat ni khusus kepada nabi-nabi, tidak lagi dimansuhkan, iaitu hingga kalah ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada masih lagi ulama berpendapat sedemikian. Jadi ibadat, amalan-amalan soleh yang lain banyak. Amalan soleh tak semestinya kita tidak tahu amalan-amalan yang kecil mana yang kita buat, amalan itu diterima dan maqbul indallah. Tapi mengenai solat tahajud ini, ia adalah amalan yang amat besar, dan yang amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan untuk kita mendapat keredaan dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dapat diketahui bahawa solat tahajud akan memelihara seorang itu daripada dosa-dosa dan akan memberi taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan. Jadi dengan orang yang menjaga waktu solat malam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kebaikan yang besar kepadanya dan memudahkan untuk seseorang itu melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan mereka-mereka yang soleh dan jalan-jalan mereka-mereka yang soleh. Berita gembira juga untuk mereka yang menunaikan solat tahajud. Tadi beri penekanan, ni berita gembira pula. Hadis ke-1228. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, salasatun yadhaqu Allahu ilaihim ar-rajulu idza qama bil-lail yusalli
wal qaumu idza saffu fi salat wal qaumu idza saffu fil qitalil aduwi, rawahu fi syarh sunnah. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 golongan orang yang telah redha, 3 golongan yang Allah redha terhadapnya. Yadhaku ni terjemah dia redha. Redha bukan ketawa, bukan gembira, redha. Allah Taala bila dinisbahkan kepada kata al-dhahik, iaitu bagi kita tu ketawa atau senyum, tabassum, ketawa atau maknanya ketawa maksud dia ni Allah redha. Itu terjemah yadhaku tu Allah redha. Lelaki yang bangun pada malam hari lalu mendirikan solat. Satu kaum yang mendirikan saf, dan kedua ialah dia 3 golongan. Yang kedua lagi ialah satu kaum yang mendirikan saf untuk solat berjemaah. Saf kan, saf para malaikat, dan saf ni saf orang mengerjakan solat berjemaah. Dan satu kaum lagi ialah membuat saf untuk menentang musuh. Jadi saf dalam bentuk saf juga untuk menentang musuh. Mula Ali Qari rahmatullah alaih mengatakan bahawa penyebutan 3 golongan ini adalah mengikut turutan daripada darjat yang lebih rendah adna sehinggalah yang lebih tinggi. Maknanya orang sebut tu, biasanya orang sebut tu nombor 1 yang tinggi. Ni tak, nombor 1 tu dia rendah, lepas tu yang tengah tu lebih sederhana, dan yang ketiga tu lebih afdal, kerana jihad yang paling afdal. Kenapa? Sehingga lebih tinggi dari sudut fadilat dan bersusah payah, iaitu dari sudut musyaqqah, kerana jihad ni ialah fadilat yang afdal. Kemudian solat berjemaah kerana keikhtilafan kepada kefarduan. Kerana sehingga mengatakan bahawa fardu, kita kata fardu kifayah. Masya Allah, fardu kifayah dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam mazhab imam lain fardu sunnat muakkadah. Hadis ke-1229 kurungan 11, kelebihan mengingati Allah di akhir malam. Ini juga kelebihan mereka-mereka yang mengingati Allah, berzikir di akhir malam. Wa an Amr bin Abasah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu rabbu min al-'abdi fi jawfil lail akhir, fa in istata'ta an takuna mimman yazkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakum, rawahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahihun gharibun isnadan. Sayyidina Amr bin Abasah ni di kalangan sahabat-sahabat yang awal masuk Islam meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu seorang hamba itu paling hampir dengan Rabbnya, iaitu dengan Tuhannya, adalah pada pertengahan malam yang akhir, kalau kita bahagikan 2. Jika kamu mampu untuk mengingati Allah pada ketika itu, maka lakukanlah. Jika kamu mampu. Jika kamu mampu, maksud mampu tadi, kalau tak mampu tak payahlah. Mampu di sini hendaklah berusaha, bersungguh-sungguh. Mampu ni qadar tak ni, jika kamu mampu, maka hendaklah kamu lakukan. Maksudnya hendaklah kamu berusaha, bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Jawful layl al-akhir, pertengahan malam yang akhir. Alamat Tibi rahmatullah alaih dalam kitabnya mengatakan kalimah al-akhir sebagai sifat kepada jawf, iaitu dia menjadi sifat. Dia ada hubungan dengan jawf, bukan dengan malam, tapi dia ada hubungan dengan jawf, iaitu malam yang dibahagi kepada 2 bahagian, dan sebahagian malam mempunyai bahagian sebahagiannya. Pada permulaan waktu itu ialah permulaan waktu tersebut ialah pada 1/3 yang terakhir. Imam Ibnu Asir Al-Jazari menambah lagi bahawa ianya adalah bahagian yang kelima daripada malam apabila dibahagikan kepada 6. Ada bahagi 2, ada bahagi 3. Jadi 2 dan 3 tu boleh bagi jadi 6 lah. Mudah. Ada dibagikan hisab-hisab. Fadailul Qadir an-Nihayah. Waktu yang paling terbaik untuk berdoa, inilah waktu inilah
iaitu waktu yang paling baik untuk kita berdoa, dan waktu inilah juga waktu yang terbaik untuk kita membaca Al-Quran dengan secara melihat kepada Al-Quran. Kalau kita sembahyang tu, kita sembahyang apa kita hafal tu kita baca. Tapi selepas solat tahajud tu sebelum subuh, dan inilah waktu, dan begitulah juga kata-kata masyayikh dalam Jamaatul Tabligh dan ulama-ulama yang terdahulu. Dia kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, aku mendapat faedah Al-Quran yang paling besar ialah aku membaca Al-Quran sebelum sembahyang subuh dengan cara melihatnya. Untuk membaca Al-Quran secara melihat, sebahagian ulama mengatakan kami dapat manfaat yang sangat banyak daripada membaca Al-Quran dengan secara melihat pada waktu sebelum subuh. Hadis ke-1230-12, hendaklah menolong antara satu sama lain dalam melakukan ibadat. Dalam buat ibadat, dalam buat kebaikan, khususnya dalam ibadat, hendaklah kita membantu dan menolong dan memudahkan seorang itu untuk melakukannya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa sallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa sallat wa ayqadat zawjaha fa shalla fa in aba wa nadahat fi wajhihi al-ma, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merahmati lelaki yang bangun pada malam dan berdiri dan mendirikan solat lalu membangunkan isterinya supaya solat bersama. Jika isterinya enggan, dia akan merenjiskan air pada mukanya. Begitu juga semoga Allah Ta'ala merahmati seorang wanita yang bangun pada malam hari dan mendirikan solat lalu dia membangunkan suaminya supaya dia solat bersama. Jika suaminya enggan, maka dia akan merenjiskan air pada mukanya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Maksud solat bersama ni bukan solat tahajud berjemaah lah, tapi bangun sama-sama solat tahajud masing-masing dan berdoa kepada Allah. Kalau nak berdoa bersama-sama suami dan isteri pada akhir malam selepas tahajud, terbaiklah. Maksud hadis ini ialah saling bantu-membantu satu sama lain untuk ibadat di malam hari, di waktu malam dengan apa jua sekalipun. Tidak semestinya dengan merenjiskan air ke muka. Cuma apabila direnjis air ke muka, ianya mungkin akan memberi kesegaran. Satu perkara yang perlu diberi perhatian ialah kalaulah seorang itu mempunyai solat qada, maka hendaklah dia mengqadanya terlebih dahulu sebelum melakukan solat-solat sunat. Ini adalah kerana solat fardu yang ditinggalkan itu menjadi hutang ke atas dirinya. Dia boleh mengqadanya pada waktu-waktu solat-solat sunat. Tahajud malam dia bangun juga, tapi bangun untuk menunaikan solat qada. Dia kira tahajud dah juga, tapi niat qada lah. Begitu. Hadis ke-1231, waktu doa yang paling mustajab. Doa yang paling mustajab. Bilakah waktu doa yang paling mustajab? Wa Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah ayyid du'a asma'u? Qala al-jawful lail al-akhir wa dhuburis as-salawatil maktubah, rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, doa yang mana satukah yang paling didengari oleh Allah Subhanahu taala atau paling diterimai? Baginda bersabda, doa pertengahan malam dan setelah setiap solat fardu. Fi dhuburi as-salawati maktubah. Di segi perbahasan mengatakan perkataan dubur itu ialah doa yang paling didengari, dan kita kata doa sepanjang setiap di akhir malam dan juga selepas setiap solat fardu. Dah kita bahaskan dah pada perkataan dubur dahulu. So tengoklah pada video-video yang lepas. Penerangan kalimah sami'a memberi dua makna, mendengar dan menerima. Nabi memberitahu bahawa terdapat dua tempat doa dimakbulkan. Pertama, di pertengahan malam yang akhir, ia dijelaskan pada hadis yang lepas.
Dan pada perkataan duburis salat, kalimah dubur ialah kalimah yang mustarak, dan kita telah mengetahui kalimah mustarak itu ialah satu perkataan yang mempunyai banyak makna, sekurang-kurangnya dua makna, antara makna hujung dan selepas. Hujung dan selepas, maksudnya hujung iaitu pada waktu, bagi Imam Ahmad kata doa selepas tahiyat, dan bagi kita doa selepas tahiyat, doa selepas solat. Kalaulah mengikut kemungkinan yang pertama, maka maknanya pada hujung solat sebelum memberi salam. Kalaulah mengikut kemungkinan yang kedua, maka maknanya ialah selepas selesai daripada solat. Telah kita bincangkan padanya sebelum ini. KJ Kooperatif ini, kalau bangun malam hanya solat qadha tanpa solat tahajud, masih dikira tahajud juga? Ya, kita dikira orang yang bangun malam lah. Tak apa, kita orang yang menghidupkan malam, kerana solat qadha kita masih banyak lagi. Sebab itu kita mengesyorkan pada mereka-mereka yang masih mempunyai hutang yang banyak, perlu disegerakan pembayaran hutangnya, iaitu solatlah di setiap qabliyah dan ba'diyah, solatlah di waktu-waktu duha dan mana-mana solat yang lain. Maka dengan solat qadha, supaya apa? Qadha yang kita tinggalkan itu, solat yang kita tinggal itu dapat diselesaikan dengan segera. Selepas tu kita dah rajin dah biasa dah, tak boleh lah sembahyang sunat-sunat tetapi qadha masih banyak. Tapi dah tinggal sedikit-sedikit dah, okeylah, kita bolehlah buka sikit. Kita dah tinggal dah sikit-sikit, kita dah target, misalnya kita dah tinggal 10 tahun dan kita buat semua tempat sunat, kita pun kira 10 tahun tu tinggal setahun lagi dah. Maka kita pun kata apa, kita tengok situasi lah. Okey, ada setahun lagi baki aku hanya dengan sembahyang qabliyah dan ba'diyah tadi, aku akan dapat selesaikan dalam masa setahun. Dan masa tu bolehlah buat duha, buat tahajud, qabliyah dan ba'diyah tu, Tapi kalau nak buat cepat lagi bagus, habiskan cepat, tak jadi setahun. Lepas tu tak payah lagi dah buat qadha. Begitu. Lain tak berapa comel, tak apa ustaz. Lain tak berapa comel, biasalah manusia. Salam ustaz, baru sampai kampung. Kampung tak clear kali kot. Masya-Allah. Allahu akbar. Comel. Berita gembira untuk mereka yang melakukan amalan soleh. Dan begitu juga, tengok cantik dia kata, beri semangat, berita gembira. Susunan hadis dalam Mishkat. Kalau saya tengok daripada susunan kitab-kitab yang lain lah, sebenarnya kitab-kitab yang lain, kitab ni semua cantik belaka, cuma susunan dia tadi tu terelok lah. Susunan yang diberikan tadi tu elok dan bagus. Begitu, susunan tadi terelok dan terbagus lah. Begitu. Mana pula tertekan pula. Okey, comel. Tidak kat dia. Tak serban tak nampak. Okey. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفات يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن آلان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس النيام. رواه بيهقي في شعب الإيمان. Sayyidina Abu Malik Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di syurga terdapat bilik-bilik yang dapat dilihat daripada luar, yang dapat dilihat daripada luar ke arah dalamnya,
dan dapat dilihat daripada dalam ke arah luarnya. See-through. Oh, bilik see-through. Tak tahulah cermin dia macam mana. Yang Allah menyediakan untuk orang yang berlembut di dalam percakapan. Oh, orang cakap dia Masya Allah, cakap lembut. Bukan maksudnya cakap perlahan, tapi cakap dia tadi tidak menyakitkan hati orang. Cakap dia tu Masya Allah, Masya Allah, tak pernah marah orang. Cakap dia tu Masya Allah, menenangkan orang. Cakap dia tu Masya Allah, boleh menyatukan kaum dan masyarakat. Bukan cakapnya itu boleh memecah belahkan masyarakat, bahkan menyatukan masyarakat, bahkan mendekatkan yang jauh. Itu percakapan yang lembut. Percakapan yang lembut. Allahu Akbar. Lemah lembut dalam percakapan. Dan Masya Allah, kedua, orang yang memberi makan, orang yang seronok beri makan ni. Macam Nabi Ibrahim AS. Macam kita cerita dulu kisah Hatim Ta'i. Masya Allah, walaupun mati pun masih dapat lagi menjamu makanan untuk tetamu-tetamu yang datang. Masya Allah, melalui anak beliau. Sehingga, dan bila sampai, kan kita cerita bila tetamu telah sampai dan makanan telah disediakan, maka dia kata, macam seolah-olah kamu tahu akan kedatangan kami. Siapa yang memberitahu? Dia kata, penduduk kubur tu, ahli kubur tadi, dia beritahu rombongan nak sampai, nak bagi makan. Hatim Ta'i nama dia. Tapi kerana dia, isteri dia tak suka juga kat dia. Isteri dia tak bersama dia, tak suka kat dia, hingga isteri dia minta pisah. Sebab suami dia ni terlalu pemurah. Banyak berpuasa. Masya Allah, orang yang banyak berpuasa. Bangun malam. Itu di antara amalan-amalan ketika manusia sedang nyenyak tidur. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Dalam hadis di atas, penerangan dalam hadis di atas disebut fadilat untuk seorang yang menunaikan solat malam. Antara amalan yang disebut dalam hadis di atas juga ialah berterusan berpuasa, iaitu seseorang itu istiqamah puasa 3 hari setiap bulan Hijri, 13, 14, 15, atau puasa Isnin, Khamis. Alaikum ni maksudnya banyak berpuasa, berterusan, banyak melakukan amalan-amalan puasa. Hadis ke-1233, warahu Tirmizi ala-Nabi an Ali nahwahu fi riwayatihi liman atabal kalam. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis seperti di atas daripada Sayyidina Ali. Di dalam riwayatnya terdapat bagi salah satu tambahan, bagi siapa yang memperelokkan perkataannya, orang yang mana dia memperelokkan perkataannya. Fasal ketiga, larangan meninggalkan tahajud. Ini larangan supaya apa? Kita tidak meninggalkan tahajud. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu maqal, hadis ke-1234, 1234. Qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takum misla fulan kana yakumu minal lail wa taraka qiyamal lail. Muttafaq alaih. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan. Dahulu dia menghidupkan malam, akan tetapi sekarang dia telah meninggalkan dalam menghidupkan di waktu malam. Nabi menasihati para sahabat secara khusus kepada umat ini secara umum, janganlah kita meninggalkan solat tahajud. Hadis ke-1235, kurungan 17, orang yang tidak diterima doanya. Orang manakah mereka-mereka yang doa mereka tadi tidak diterima oleh Allah? Wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kana li Dawud alaihi salam min al-lail sa'atun yuqidhu fiha ahlahu yaqulu ya ala Dawud qumu fasallu fa inna hadhihi sa'atun yastajibu Allahu azza wa jalla fiha ad-du'a illa li sahirin
au asyarin, rawahu Ahmad. Sayyidina Utsman bin Abdul As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terdapat satu masa pada waktu malam bagi Nabi Daud alaihissalam untuk terdapat satu masa pada waktu malam bagi Nabi Daud ialah untuk mengejutkan kaum keluarganya. Baginda berkata, baik itu baginda Daud alaihissalam berkata, wahai keluarga Daud, bangunlah dan dirikan solat, kerana sesungguhnya ini adalah waktu penerimaan Allah dan akan doa-doa melainkan orang yang melakukan sihir dan pemungut cukai. Pemungut cukai secara zalim lah. Orang yang pungut cukai, bukan pungut cukai itu salah, orang yang mengambil cukai itu secara zalim. Dalam dua golongan tersebut, iaitu tukang sihir dan orang yang mengambil cukai secara haram, alangkah ruginya dua golongan ini kerana doa mereka ditolak pada waktu yang Allah menerima doa hamba-hambanya. Ada tempat doa hamba-hambanya diterima, pada waktu tu hamba yang sedemikian ini, orang yang melakukan sihir dan orang yang mengambil cukai secara haram ini, patutnya doa tu siapa saja diterima, tapi orang ini dikecualikan dengan sebab dua perkara tadi. Hadis ke-1236, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu salati ba'da al-mafrudati salatun fi jawfil lail, rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu solat yang paling afdal selepas solat fardu adalah solat di tengah malam. Hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullah alaih. Wa anhu, hadis ke-1237, qal ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna fulanan yusalli al-lail fa iza asbaha saraqa wa qala innahu sayanhahu ma taqul, rawahu Ahmad wa Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya si fulan telah menunaikan solat pada waktu malam, akan tetapi pada waktu pagi dekat-dekat subuh dia mencuri. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat kalau dia kata inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar, solat itu akan menegahkan apa yang kamu katakan itu, yakni mencuri yang dilakukan oleh orang tersebut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Penerangan keistimewaan solat tahajud ni, keistimewaan solat tahajud ialah menahan seorang itu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mendorong untuk melakukan amalan-amalan yang soleh, sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dalam hadis di atas disebut perbuatan mencuri. Begitulah juga dosa-dosa yang lain. Kalaulah orang yang melakukan dosa itu niat benar untuk menunaikan solat, niat dosa itu niatnya benar dalam menunaikan solat, maka jalan taubat akan dimudahkan untuknya. Maksudnya orang ni, kalaulah dia mencuri, itu tabiat dia, tapi dia niat betul-betul dalam ikhlaskan dengan sebab solat ni dia akan menghindarkan seorang itu daripada perbuatan keji. Allahu akbar. Tatanha anil fahsya'i wal munkar. Hadis ke-1238 kurungan 20. Kelebihan seorang yang mengejutkan keluarganya untuk bertahajud. Wa Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail fa sallaya aw salla rak'atain jami'an kutiba fi zakirina waz-zakirat, rawahu Abu Daud. Sayyidina Abu Sa'id dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang lelaki mengejutkan isterinya
Lalu mereka berdua telah menunaikan solat. Menunjukkan isteri dia dan dua tadi, mereka bangun untuk menunaikan solat. Maka kedua-duanya akan ditulis dalam kalangan lelaki-lelaki yang mengingati Allah dan wanita-wanita yang mengingati Allah. Sebagaimana dalam tafsir ayat di bawah, wazzakirinallaha katsira wazzakirat a'addalallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Masya-Allah. Dan lelaki-lelaki yang mengingati Allah dengan banyak, begitu juga yang perempuan-perempuan yang mengingati Allah dengan banyak, Allah akan menyediakan untuk mereka keampunan dan ganjaran pahala yang amat besar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita, mudahkan kita untuk melaksanakan ini hingga ke akhir hayat kita dan menambah lagi dan lagi di dalam penyempurnaan ibadat, khususnya pada waktu malam. Allahu Akbar. Hadis ke-1239 kurungan 21. Dalam kalangan umat, manakah yang berada di martabah yang tinggi? Siapa duduk di martabah yang tinggi? Siapakah mereka di kalangan-kalangan yang berada di martabah yang tinggi? Wa Nabi Hurairah wa Nabi bin Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasul sallallahu alaihi wasallam Ashraful ummati hamalatul Quran wa ashabul lail, rawahu Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, soal umatku yang paling mulia ialah orang yang menanggung Al-Quran dan orang yang menghidupkan waktu malam. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman. Penerangan, maksud orang yang menanggung Al-Quran ialah orang yang menghafal Al-Quran dan juga melakukan perkara yang diperintahkan oleh Al-Quran serta meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Al-Quran. Itu kita panggil dia Hamilul Quran, Hamalatul Quran. Okey, hadis ke-1240 kurungan 22, amalan Sayyidina Umar di waktu malam. Macam manakah amalan Sayyidina Umar pada waktu malam? Wan Ibn Umar, yang diceritakan oleh anaknya sendiri, Wan Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna abahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana yusalli min al-lail ma syaa Allah hatta idza kana min al-akhir al-lail ayqadha ahlihi lis-salah yaqulu lahum as-salatu thumma yatluhu hadhihi al-ayah wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa, rawahu Malik. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa bapanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering solat pada waktu malam sebanyak yang Allah berikan kemampuan kepadanya, sehingga pada akhir malam beliau akan mengejutkan ahli keluarganya untuk solat dan berkata kepada mereka, dirikanlah solat, kerana kemudian beliau membaca ayat wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahlah keluarga kamu untuk bersolat dan bersabarlah dalam mendirikannya. Dalam mendirikan solat ini perlu kesabaran. Kami tidak meminta rezeki pada kamu dan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, Allah kata. Kemudian beliau membaca ayat ini, kamilah yang akan memberi rezeki dan balasan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132, Surah Al-Mulk. Okey. Hadis riwayat Imam Malik. Al-Mulk, hadis riwayat Imam Malik. Surah Taha. Sebahagian ulama salaf, mereka yang terdahulu, apabila menghadapi kesusahan, mereka akan berkata, dirikanlah solat. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan membaca ayat di dalam hadis itu. Okey, bab baru pula malam ini, babul qasdi fil amal, bab berkesederhanaan
di dalam beramal. Dalam beramal ni kita perlu ada kesederhanaan qasad. Mesti kita ada qasad, iaitu kita ada kesederhanaan di dalam beramal. Oh, mic jatuh. Tak bunyi kali. Tak perasan mic jatuh. Tawajuhnya. Anak murid boleh tahu. Tuan guru, ustaz dia jatuh mic. Mungkin suara tak bunyi kot. Dengar tapi jauh. Okey. Saya tak perasan jatuh. Tawajuhnya. Oh, begitu tumpunya. Tawajuh ke tak tahu. Okeylah tu. Okey, bersederhana di dalam beramal. Bab kita bersederhana di dalam beramal. Inilah bab mengenai berterusan dalam beramal. Bab ini ialah al-qasdu juga satu kesederhanaan dan satu lagi berterusan beramal dan beramal dalam kesederhanaan. Sebab orang yang beramal dengan kesederhanaan itulah yang akan boleh berterusan. Tapi orang yang banyak, lepas tu tinggal. Orang yang sikit, mungkin akan tinggal. Orang banyak juga akan tinggal. Malas, tak letih, tak cukup. Tetapi orang berterusan dengan sederhana akan meneruskan perjalanan mereka. Orang-orang yang banyak melakukan amalan pada peringkat awal berkemungkinan akan meninggalkannya selepas itu. Mulalah dengan sedikit, seperti 2 rakaat dahulu. Apabila telah istiqamah, maka barulah tingkatkan lagi 4 rakaat, dan barulah tingkatkan lagi 8 dan seterusnya. Kerana kita tidak mahu pada peringkat awal terlalu bersemangat dan bersungguh-sungguh terus melakukan solat sunat 8 rakaat misalnya, kemudian terus turun kepada 2 rakaat. Tak naklah, kita nak konsisten. Kita perlahan-lahan dengan tambah sedikit dan demi sedikit. Fasal pertama, pentingnya bersederhana di dalam amalan. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri hatta yazunna alla yasumma anha minhu wa yasummu hatta yazunna alla yuftira minhu syai'a wa kana la tasha'u an tarahu min al-lail musalliyan illa ra'aitahu wala na'iman illa ra'aitahu. Rawahu Bukhari. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu khadim Nabi, anak Ummi Sulaim lagi, khadim Nabi lagi. Masya-Allah, duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khadim Nabi. Anak saudara pula sesusu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa sunat sehingga kami menyangka bahawa baginda tidak pernah berpuasa, Nabi tidak berpuasa sunat, sehingga Nabi ni tak pernah puasa ke, tak ada ke puasa. Tak pernah melakukan puasa sedikit pun dalam bulan-bulan tersebut. Misal khususnya pada kadang-kadang bulan Rajab, Nabi kadang-kadang bulan Rajab Nabi puasa. Tak ada tahun tu bulan Rajab pun Nabi tak puasa. Macam tu, begitu. Sehingga kami menyangka begitu juga sering berpuasa pada bulan yang lain, sehingga bulan Syaban tu Nabi puasa. Masya Allah, menyangka bahawa baginda tidak pernah berpuasa, maksud berpuasa berterusan pada bulan yang lain walaupun sehari. Maknanya tak pernah tinggal walaupun sehari. Walaupun kamu tidak mahu melihat baginda salat, pasti kamu mendapati baginda salat. Walaupun kamu tidak mahu melihat baginda tidur, pasti kamu akan mendapati baginda tidur. Walaupun kamu kata tak nak lihat baginda salat, walaupun kamu tidak mahu melihat baginda salat, pasti kamu akan dapati salat Nabi akan bersolat. Tapi kalau kamu tak mahu baginda tidur, tapi pasti Nabi tidur. Nabi memilih jalan pertengahan dan baginda tidak condong ke arah ifrat dan tafrid. Apa maksud ifrat dan tafrid? Ifrat maksudnya di situ mengurangi daripada sepatutnya dibuat. Tafrid pula melebihi, melampaui had dan batasan. Melampaui had dan batasan. Baginda telah memilih untuk berpuasa sepanjang hari. Baginda tidak memilih untuk berpuasa sepanjang hari.
tidak juga memilih untuk sembahyang sepanjang malam. Bahkan amalan Nabi setiap bulan ada hari yang baginda berpuasa, ada hari yang baginda tak berpuasa. Begitu juga dalam solat sunat, tidak sepanjang malam Nabi tidur dan tidak juga sepanjang malam Nabi tak tidur. Nabi tak tidur sembahyang. Bahkan pada waktu malam ada masanya Nabi tidur dan ada masanya solat dan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-1242 kurangan 2, fadilah istiqamah dalam amalan walaupun sedikit. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Muttafaq alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling Allah cintai adalah yang berterusan walaupun sedikit. Penerangan hadis muttafaq alaih. Amalan yang sedikit yang dilakukan dengan berterusan adalah lebih baik berbanding amalan yang banyak tetapi tidak berterusan. Amalan yang banyak adalah baik, akan tetapi yang terbaiknya lakukanlah dengan berterusan. Jangan beribadat melebihi had kemampuan. Jangan kita beribadat lebih had kemampuan, mengantuk sungguh-sungguh ibadat lagi, masya-Allah. Wa anha qalat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam khudhu minal a'mal mal yutiquna fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Muttafaq alaih. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah kamu berkadaran kemampuan. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri yang jemu. Allah ni tak pernah jemu nak buat baik, tak pernah jemu nak bagi kebaikan, tapi kita kadang-kadang tewas dengan kebaikan. Jadi untuk tidak tewas di dalam menghadapi kebaikan atau meneruskan kebaikan-kebaikannya, maka hendaklah kita melakukan dengan kesederhanaan. Jangan beramal melebihi had kekuatan. Hukum ini ialah untuk sahabat. Hukum ni untuk sahabat. Tak pada kita. Kita ni jenis malah. Kita ni jenis kurang. Orang-orang dulu kan banyak buat baik, kurang buat jahat. Orang-orang dulu banyak sembahyang, kurang tak sembahyang. Kita ni banyak tak sembahyang, kurang sembahyang. Banyak dosa, tak banyak pahala. Jadi larangan tadi, sebenarnya larangan tadi ialah hukum tadi pada sahabat, sebab sahabat ni. Tapi ada juga setengah orang di kalangan masyarakat kita yang masya-Allah baru mendapat petunjuk dan hidayat. Mereka bersungguh-sungguh. Macam kita tengok, hebat. Kita lama ni pun tak sehebat tu. Begitu. Tapi janganlah orang yang melakukan banyak tu, dia melakukan banyak dengan sebab dia baru dapat petunjuk dan hidayat, dia tengok orang lain rendah pula. Tak boleh. Begitu. Allahu Akbar. Akan tetapi jika ada di kalangan kita yang sangat kuat beramal ibadat seperti halnya para sahabat, maka termasuk juga, bukan tak semua, tapi kebanyakannya kita taklah macam tu. Sahabat ni kebanyakan mereka ni berketerlaluan di dalam nak menyempurnakan. Tetapi kebiasaannya dalam kalangan kita tiada lagi yang mencapai tahap sedemikian. Tak ada lagi orang duk buat sampai gila-gila tu. Tak ada. Hukum untuk kita ialah sentiasa menambah dan berusaha bersungguh-sungguh dalam mempertingkatkan kualiti dan mutu ibadat kita. So kita kena buat, tapi kita kena jaga kualiti dia tadi kan. Orang kan dia mula-mula buka kedai, Masya Allah kualiti dia terjaga. Masak dia sendiri, dia tak bagi toket, dia tak bagi anak buah dia masak, dia tak bagi pekerja dia masak. Kalau benda-benda penting tu dia jangan masak, jaga. Supaya apa? Tak lari mutu tu, dia tak lari rasa zaiqah dia tu. Maksudnya kita makan tu, taste dia tu sama. Zaiqah tu maksudnya taste dia tu Masya Allah
taste dia tu Masya Allah sedap. Gitu. So ada orang jaga, Masya Allah. Ada orang jaga. Tapi kebiasaannya dalam kalangan kita ni tak lah. Jadi kita nak buat tadi bersungguh-sungguh dalam mempertingkatkan. Ada satu ingat, tak banyak pun tak apa, mesti ada kualiti. Dan satu lagi, ibadat kita tadi mesti ada mutu. Bagi mereka yang beramal lebih daripada kemampuan, Nabi mengatakan bahawa Allah tidak akan letih, kerana bila kita sahaja kita lakukan, Allah tak akan letih kerana bila kita sahaja kita lakukan amalan, maka Allah akan sentiasa dan berterusan mengurniakan ganjaran pahalanya sehingga kita berhenti melakukannya. Ketika itu rugilah, kitalah yang rugi. Bila amal dilakukan berterusan, maka pahala dan nikmat yang disediakan juga berterusan. Pahala kita, nikmat kita akan berterusan. Hadis ke-1244, ibadat itu hanya kurungan 4. Ibadat itu hanyalah dilakukan dalam keadaan hati kita berkeinginan. Kita kadang-kadang terus sembahyang kita kata sonok. Kadang-kadang kita sembahyang itu Allah beratnya. Kita rehat dulu. Dia kena perlu rehat. Kadang-kadang kita nak baca Quran, semangat nak baca 2-3. Semalam boleh juga baca 3-4 juzuk. Hari ni rasa berat lah. Berhenti dulu. Rehat dulu sebentar. Rehat sekejap. Berhenti dulu. Rehat sekejap. Cari waktu. Maknanya relaxkan diri kita dan kita mulakan balik. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam liyusalli ahadukum nashatahu wa iza fatara falyaq'ud, muttafaq alaih. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah lah. Kita kena buat dengan istiqamah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah seorang itu mendirikan solat dengan cergas. Maknanya kita tenang, cergas, rasa bukan malas, belenggu gitu, tak. Jika dia merasa lemah, kadang-kadang lemah manusia ni begitu, maka haruslah dia bersolat dalam keadaan duduk relax, tenang. Berhenti tu sekejap, ambil tenangkan fikiran, Masya Allah, ambil bagi rehat sedikit. Penerangan, kadang-kadang kita sudah tidak mampu lagi untuk meneruskan sesuatu amalan yang sedang kita lakukan, maka tuntutannya kita buat selalu, tapi hari itu kita rasa tak boleh nak buat dah. Tuntutannya berhentilah sebentar, berehat untuk meningkatkan semula semangat beramal. Jangan teruskan, ambillah masa untuk berehat, kerana jika kita teruskan juga, kita tidak akan mendapat perhatian. Pada peringkat awal, bila kita sembahyang tarawih di kita Seri Petaling ni, kita ada menu-menu nanti bab tarawih ni. Kita saja nak masuk dah awal ni, bab tarawih ada menu-menu dia. Di masjid menu dia ialah satu juzuk sehari. Malam 27 habislah kita buat satu juzuk suku, lepas tu sampai satu tahap malam satu juzuk sampai malam ke-27. Tapi ada di madrasah ni ada satu kumpulan 3 juzuk satu malam. Jadi 3 juzuk satu malam, 10 juzuk 10 malam habis satu khatam, mula balik. Ada juga yang 5 juzuk satu malam, 6 kali khatam, 6 hari 1 kali khatam, mulakan balik. Tapi selepas 20 hari bulan, kita buat berapa? 10 juzuk satu malam. Kalau di Indonesia tu, Masya Allah, di Temboro tu, satu malam berapa? Sebuah Quran. Sebuah Quran. Kita 10 juzuk tu pun pening kepala dah. Kalau sembahyang tarawih pukul 9, pukul 2 selesai lah. Itu tenang tu, bacaan dia tenang. Dalam 5 jam je, 5 juzuk tu. Dalam 2 jam, pukul 9, pukul 2, 5 jam lah dalam 10 juzuk tu. 1 juzuk setengah jam dengan sembahyang dan sembahyang dan sebagainya. Tapi nak tenang tu, kalau saya siapkan air teh tepi kat belakang tu dalam flas. Kalau siapa duk tengah masuk rakaat baru tu, berlunjur sikit, kena air teh serguk 2, panas, segar, Masya Allah, boleh teruskan lagi. Boleh teruskan lagi, Masya Allah. Amin, insyaAllah bulan April ni kita nak mari kita bertarawih. InsyaAllah kita bertarawih dah. 10 juzuk, 3 juzuk, 5 juzuk, seronok.
Jadi kita tak biasa kan. Tapi kalau kita duduk dan dah kita dah biasa, kita seronok, kita rasa tenang, seronok, rasa. Tapi kadang-kadang tahun pertama tu rasa Masya Allah juga, tak tahu sampai ke bulan juga. Tiba-tiba nak tengah baca tu, Allah, mengantuk, terjatuh, tersenggut-senggut, berdiri sambil tidur. Tapi insyaAllah lama-lama kita buat latihan. Okey, Nescafe tarik. Nescafe. Tak, saya buat teh tarik. Tak semua orang suka Nescafe, kecuali Ustaz Usno. Okey. Jangan kita teruskan, ambil masa untuk rehat. Kerana kita teruskan juga, kita akan merasa kita tidak dapat menumpukan perhatian kita. Masya Allah. Hadis seterusnya, berehatlah ketika mengantuk. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-nawm, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'ishun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Muttafaq alaih. Sebab kita tak tahu kita minta ampun ke kita kita minta ampun ke atau kita mencela diri kita sendiri dengan bacaan tadi. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang daripada kamu mengantuk semasa dia bersolat, hendaklah dia tidur terlebih dahulu sehingga mengantuk tersebut hilang. Kerana apabila salah seorang daripada kamu solat sedangkan dia mengantuk, dia tidak mengetahui apa yang sedang dia ucapkan, yang dia bacakan, macam mengantuk begitu. Barang siapa yang mahu barangkali dia mahu beristighfar untuk dirinya, akan tetapi kerana mengantuk dan tersasul tadi, dia tersalah lalu mencela dirinya sendiri. Wa'yazubillah. Dalam keadaan mengantuk, janganlah tunaikan solat kerana hati dan fikiran kita ketika itu tidak hadir. Hati kita tak dapat memberi tumpuan, fikiran kita tak tenang. Ketika itu apa yang dituturkan oleh lidah juga tidak dapat dikawal. Contohnya, kita ingin mengucapkan sesuatu perkataan, akan tetapi disebabkan mengantuk terkeluar daripada mulut kita perkataan lain. Dikhawatiri dalam doa, niat kita untuk kita doakan kebaikan, akan tetapi doa dan keburukan ke atas diri kita sendiri, disebabkan terlampau mengantuk. Allahu Akbar. Rehatlah dahulu supaya boleh meneruskan lagi amalan. Contohnya, ingin mengucapkan Allahumma ghfirli, maka terucap Allahumma firli, tertukar ghain, Allahumma ghafirli, Allahumma firli ghain dengan ain, maknanya ialah binasa. Allahumma firli Allahumma ghafirli ni, Allahumma firli ganti ain dengan ghain, tukar ain dengan ghain. Maghfirah tu dengan ghain, firli tu dengan ain, firli, gitu, firli. Mana maknanya, ya Allah, binasakanlah saya, binasakanlah saya. Jadi sebab itulah kita teruskan, janganlah kita melakukan amalan-amalan itu. Agama itu mudah. Agama ni dia tidak menyusahkan kita. So kita berhentilah sekat dulu malam ni. Sini insya-Allah kita jumpa hari Isnin. Esok mungkin tak ada, hari Ahad pun tak ada. Kita jumpa hari Isnin insya-Allah. Kita jumpa Isnin, Selasa mungkin tak ada. Kita jumpa Isnin ada, Selasa mungkin tak ada. Kita jumpa Rabu. Khamis mungkin tak ada sebab 27, 29, 31. Itu ada istimak halqah lah. Ada 7 yang terpaksa Ustaz hadiri istimak halqah tadi. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat.
الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم يا كريم. الله أكبر. الله